selamat sejahtera and good morning to all and welcome to the last session of Brush Up, a virtual professional skills training program talk series brought to you by Yayasan Tenaga Nasional's Unit 10 Leadership Exploration Development Program, ULEAD. I am Nur Azian, pleased to be your host for today. For your information, Brush Up is a virtual professional skills training program by ULEAD which consists of three different talk sessions at different time segments with various topics to choose from in hopes to help undergraduates improve and upgrade their professional skills to the next level. This session will introduce you to a variety of soft and professional skills in which you will be able to utilize in the future working environment and also for the use of self-improvement. And in today's session, we will be discussing on the topic interview tips and resume writing. Join us for an insightful discussion on how to showcase your personality and best skills in an interview. What are the characteristics of successful interview? How to make an everlasting first impression? How to portray your top qualities in a resume for your selected profession and so much more. That in which we have in store for you in just a moment. Hopefully, our session today will provide all of you with an array of newfound knowledge on how to excel in interviews and also how to increase your proficiency in resume writing, which you will be able to implement in your future job application and also for the use of self-betterment. Before I introduce our speaker today, here are some friendly reminders to all general viewers in the meeting room. Firstly, for those joining us in switch off your microphone and camera during this session to avoid any disruptions during the event. Second, to all Unit 10 students, be sure to key in your details in the link pin in the comment section before you go. You will be getting score points for participation if you do so. Third, you may post relevant questions to our speaker during the Q&A session. Let me explain how you can talk to us during the event. If you have any questions or uncertainties, you may type them in the comment box provided. And if you choose to verbally convey your questions in the meeting room, you may do so by clicking the hand icon at the top of the meeting room and we will call out your name during the Q&A session for you to ask your questions to the speaker. Last but not least, do share our live session with your friends and peers so that they too can join and gain insight from today's session. Ladies and gentlemen, let me introduce our honorable speaker for today. Today's speaker is a registered graduate engineer under the Board of Engineers Malaysia. He is currently pursuing a master's degree in mechanical engineering at University Technology Malaysia and is also an alumni at University Tenaga Nasional. During his time in Unit 10, he has been actively involved in various organizations and clubs such as Persatuan Pengajian Islam, Unitas Volleyball Team, the International Environment Scientific Project Olympiad Team, and so much more. His working experience includes being a teaching assistant at the Malaysian Japan International Institute of Technology UTM, and also an intern at Sunway Construction Group Berhad. Without further ado, I would like to invite Sir Muhammad Arif to present his session for today. Please welcome. Test. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thank you for MC just now. First of all, I want to thank the organizer of the ULEAD team, especially my friend Amirul Arif for inviting me and give opportunity for me to share about our current situation as a graduate student. And then again, my name is Muhammad Arif bin Harun. I am graduated from Unit 10 around 2 years ago.
And right now I am continuing my study at UTMKL at MJIT Faculty MJIT, Malaysian Japan Institute International Technology. And my major study at UTM is heat transfer and also nanofluid. So during my study at master, I already published 3 papers, and also I presented my papers at Bangkok. And during my study at Uniten, I joined several clubs such as PPI and also volleyball team club, and also ada program that Uniten or our friend made just to increase my soft skill and also to gain friend actually. So I think that's all. So I would like to minta izin untuk menggunakan bahasa BM dan juga bahasa Inggeris. So my slide will be used, my slide in English, but my elaboration and also explanation maybe we'll campur sikit dengan BM. So saya akan start share. So today's sharing session is about interview tips and also resume writing. So first, we will look at the resume writing first, and then we will go for the interview, because first we send the resume, right? Then after our resume is accepted, then we will ask to go for the interview. So for the introduction, setiap tahun akan ada 200,000 orang new graduates setiap tahun. Okay, setiap tahun akan ada 200,000 orang graduate. So daripada 200,000 orang ni, only 50,000 je yang graduate works after 6 months. Okay, selepas 6 bulan, para graduate yang bekerja hanya 50,000 orang saja. So baki dia yang mana? Baki selain daripada 50,000 orang ni, mereka ni dikategorikan sebagai penganggur. So apa itu penganggur? Penganggur ni maksudnya selepas dia graduate, so dalam masa tempoh 6 bulan tu, dia tak dapat kerja. Dia hanya duduk rumah, tengok TV, baring-baring macam tu je. Dia tak buat apa-apa pun. Dia tak ada apa-apa income selepas 6 bulan. So itu dikategorikan sebagai penganggur. Okay. So bayangkan daripada 200,000 orang yang graduate setiap tahun, hanya 50,000 orang saja yang graduate selepas 6 bulan. So ada baki 150,000 orang lagi yang dikategorikan sebagai penganggur. So why this happen? So first is because limited vacancies for graduates. So beberapa minggu lepas, saya tengok dekat MH High, dia kata berdasarkan satu job portal ni daripada My Future Job. My Future Job ni adalah portal untuk offer kerja by kerajaan sendiri, kerajaan Malaysia. So daripada situ, dia punya data tu, dia kata kebanyakan kerja yang di-offerkan sekarang ni di pasca COVID-19 ni, kebanyakan ni adalah daripada vacancies untuk kelayakan SPM. So kebanyakannya untuk SPM. Dan sikit sahaja untuk kelayakan graduate dan apatah lagi postgraduate. So that's why lah, limited vacancy for graduate. Yang kedua, sebabnya adalah STEM education is still lacking. So STEM ni, apa itu STEM? STEM is science, technology, engineering and mathematics. Matematik apa? Macam ni lah, course science, technology, engineering, mathematics. So kebanyakan orang-orang yang student-student kita yang lepas graduate SPM, tak ramai yang nak join STEM ni. Sedangkan kerajaan kita ni menyarankan untuk student-student kita ni join dalam bidang STEM ni. Sebabnya kita nak ke arah IR 4.0. Dan juga saya pergi ada satu talk daripada TM hari tu, dia kata kita semua ni akan ke arah industri yang digitalized. Di mana industri digitalized ni dia memerlukan orang-orang yang pakar dalam bidang STEM ni. Okay, so peluang banyak dalam bidang STEM, tetapi tak ramai student kita yang ada kelayakan dalam bidang STEM ni. So next is
dekat Malaysia ni low payment, which is benda ni kontroversi lah bila kita nak sembang pasal benda ni. Tapi apa yang saya nak highlight kan, kita punya minimum gaji kat Malaysia ni pun hanya 1,200 sahaja 1,200 saja gaji minima di Malaysia. Yang mana baru saja tahun ni atau tahun lepas jadi naikkan 100 daripada 1,100. Dan saya baru baca berita yang mana untuk engineering kan, gaji purata untuk engineering hanya 2,500, bukan hanya 1,500. Gaji purata engineering adalah 2,500. Tapi yang mengejutkannya ialah nilai ni telah pun dikekal tak berubah sejak 20 tahun tau. 20 tahun tak pernah berubah. 2,500. Okay. So itu gaji purata engineer. Apatah lagi kita yang bakal graduan ni, kita akan jadi junior engineer ataupun assistant engineer. Assistant engineer, junior engineer ni gaji dia lagi rendah daripada 2,500 ni. Maybe around 1,800 macam tu lah. Okay. So selain daripada tu, low payment ni adalah berkenaan dengan kerja yang tak setimpal dengan gaji. Kerja terlampau banyak, workload terlampau gila-gila, but the payment is very low. It's not setimpal with the workforce, workload. So the next one is outdated skill. Outdated skill ni yang mana kita tengok sekarang dunia kita telah pun nak ke arah IR 4.0, nak ke arah digitalize. Tapi skill-skill yang ada pada graduan kita tak cukup, tak updated. Okay. So last but not least adalah lack of soft skill. So lack of soft skill ni adalah di mana para graduan kita kurang confident, kurang berani kan. So untuk hari ni punya sharing session kita akan tackle berkenaan dengan lack of soft skill. Yang atas-atas ni nanti kita akan, kalau saya sempat, saya akan share macam mana kerajaan tackle bab-bab yang atas-atas ni. Okay. So sekarang kita masuk kepada resume writing. Okay. So dalam satu position ataupun bila ada employer keluarkan iklan untuk satu position, biasanya purata employer ataupun orang tu kan akan dapat lebih kurang untuk satu position orang tu the employer akan dapat lebih kurang 1,000 ataupun beratus-ratus resume. Okay. Untuk satu position je, dia nak ambil seorang je, tapi dia akan dapat beribu-ribu, beratus-ratus resume. So dekat resume yang kita hantar tu, employer kita hanya akan tengok kita punya resume dalam masa 6 second je, 6 second. 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006. 6 second dia tengok. Okay. Dia tak boleh tengok semua. Dia akan tengok 6 second je. So kita kena buat resume kita betul-betul supaya dia boleh tengok benda-benda yang penting dalam resume kita. So apa benda yang employer akan tengok dalam resume kita? Okay. What does they scan? First is the related experience in the role. Okay. The next one is the qualification and also education. And another one is well written, easy to read resume. So pastikan resume anda ditulis semaksimum hanya 2 page saja. Okay, paling minimum 1 page lah. Like, kalau boleh awak kalau anda boleh susunkan resume anda jadi 1 page, sangat bagus lah. Okay, so ni adalah 3 benda yang akan di-scan dalam masa 6 saat oleh employer. So untuk to tackle the 6 second of your employer time. So first, make sure the uniform font type. Okay. Second one is make sure the color is minimal and also professional. The third one is make sure the consistent format. Consistent format ni yang mana maksudnya, contoh bila dalam nombor-nombor ni kita buat dalam satu baris. Okay. Yang keempat, pastikan correct grammar. Okay. Lepas kita siapkan, after we finish the writing our resume, so we ask our friend which is good in English, so dia correctkan grammar dalam resume kita. Yang kelima, be specific. Be specificnya maksudnya untuk job, kalau dia bagi sekian job scope, so kita pastikan kita punya resume tu spesifik untuk job scope tu. Okay, jangan letak general sangat, supaya employer kita ni terus nampak apa kita punya value.
Yang keenam, pastikan true information. Jangan bagi false information ataupun jangan bagi tipu lah. Jangan tipu dalam resume kita. Kita tak pernah jadi presiden tapi kita tulis kat situ kita adalah presiden kelab ni apa semua kan. Okay. Yang ketujuh, pastikan short and simple. Sekali lagi saya katakan, the maximum page for resume is 2 pages and minimum is 1 lah. So number 8, lastly is personalize. Personalize ni yang mana saya akan tackle di akhir berkenaan resume writing ni. Personalize ni maksudnya kalau kita ada 10 company untuk hantar resume, pastikan kita ada 10 resume yang berbeza untuk setiap 10 company. Okay. Structuring of a resume. Okay. Structure of resume. So yang pertama sekali adalah personal detail. Personal detail ni kita kena ada full name, kita kena ada email address, kita kena ada mobile number dan location. Dan satu lagi adalah professional picture. Professional picture ni adalah gambar yang profesional lah. Jangan letak gambar anda selfie dengan kawan-kawan ke ataupun anda crop daripada gambar kelas tu, anda crop satu muka anda tu, itu tidak profesional. Yang kedua, bawah personal details, anda kena letak career summary. Career summary is a paragraph yang mengandungi these several things, which is strong personality traits, current level of work or education, position you apply, and related work experience. Okay, career summary adalah satu perenggan yang mana anda menceritakan tentang diri anda dan mempunyai poin-poin yang ada pada career summary ni yang saya listkan ni lah. The next one is education. Education is you need to put the education after SPM, the result, if the employer want to know your result. Kalau tak perlu, tak payah letak. Next is subject taken, list of subject yang you taken at university, and then you susun in reverse chronological order. So selepas education tu, anda letak work experience. Work experience anda letak job title, duration of work, part-time, contract ke, freelance ke kan. Achievement and also responsibility of the work. Okay. And susun in reverse chronological order. So next one is extracurricular activities. So first is the name of the activities, role and position, achievement, and susun dalam reverse chronological order juga. So next is skill. Skill ni anda boleh letak soft skill anda. Anda pandai berdebat ke, anda pandai main badminton ke, boleh tak kalau anda dah study kan dekat company tu dia ramai pekerja main badminton, awak letak soft skill awak pandai main badminton. Selain daripada tu anda pandai Microsoft Office ke, anda pandai apa guna software apa-apa ke, situ pun letak soft skill. So dalam skill anda letak quantification-nya, anda letak only beginner, intermediate, expert. Only these three. You don't have to put some stars and then you bold, you put 5 star and then you bold 3 star. So that shows you're intermediate. Or then you bold 1 star to show that beginner. You don't have to do that. Just quantifykan dengan beginner, intermediate ataupun expert level sahaja. So yang lain adalah additional skills lah. So next is reference. Reference ni adalah yang mana kalau employer nak tahu lebih pasal kita, so dia akan contact lah reference ni. Reference ni adalah orang yang mempunyai professional relationship dengan kita at least 3 bulan. At least 3 bulan mempunyai professional relationship. Contohnya lecturer kita, supervisor kita, bekas majikan kita. Okay, contoh-contohnya. So anda kena letak nama dia, title dia doktor ke ataupun title ni adalah jawatan dia sama ada engineer ke ataupun apa kan. Organisation and also dia email. Okay. So setakat ni faham Understand. So alright. So then after itu saja structure of the resume. So last, pastikan format resume anda is in corporate font, sama ada Arial ataupun Times New Roman. Biasanya Arial, Times New Roman, Calibri ni adalah corporate font lah. Yang kedua, pastikan consistent spacing, consistent alignment and margin, and make sure your resume is in minimal color and also in
minimal design. But kalau anda nak hantar kepada position yang design-design yang perlukan kreatif, anda boleh tunjukkan kreativiti anda dalam resume. Tapi anda kena susun elok lah bagi cantik. Okay. So kita dah tahu apa struktur yang perlu ada dalam satu resume. So sekarang ni kita kena buat satu master resume. So what is master resume? Master resume ni adalah resume yang kita rujuk sebelum kita ubah master resume kita, ubah sesuai, modify master resume kita untuk to send to respective company lah. So kita akan berdasarkan master resume ni lah. Okay. So untuk kita start master resume ni, first kita kena buat dulu modul ni which is called find your value. Cari value anda. Okay. So sekarang kita ada satu modul So saya nak you guys untuk list every curricular activities, achievement dan juga position for past 5 years For past 5 years. So dalam resume anda, pastikan anda senaraikan perkara-perkara dalam resume anda ni for past 5 years only. Lebih daripada 5 years, lebih daripada 2016 ni, 2015, 2015, 14, 13 ni, semuanya dah tak valid. Pastikan anda, isi anda dalam resume itu pastikan for 5 years only, past 5 years only. So dalam modul ni, modul yang saya nak buat ni, first, saya nak anda listkan every curricular activity, achievement dan position for past 5 years dan anda bahagikan kepada 5 bahagian ni, 5 bahagian. First is education. Education ni sekarang lah yang anda ambil bachelor ke diploma ke foundation kan. Yang kedua, subject taken. Subject taken ni apa yang anda belajar. Okay. Extracurricular activity. Extracurricular activities ni contohnya macam ni, anda dengar talk ni ataupun anda apa lagi anda ada jawatan dalam mana-mana kelab ataupun join mana-mana kelab, mana-mana program. Okay. Ataupun anda join run competition kan. Okay. Achievement ni yang mana bila ada pihak lain yang memberikan kita anugerah. Contohnya kita join run kan. Run tu adalah extracurricular activities. So achievement ni contohnya kita dapat top 10 ataupun menang dalam run tu. So kita ada achievement lah. Kita letak benda tu dalam achievement. Okay. Work experience ni pengalaman anda bekerja lah. Contohnya kalau part time awak tulis part time. Contohnya kalau part time anda tulis apa pekerjaan awak and then part time dekat mana. Okay. Dan ni contohnya yang ni saya buat saya intern dulu. So itu sahaja kot. So saya bagi anda masa dalam 5 minit. Sekarang pukul 10.23. 10.30. 10.28. Saya akan stopkan masa 10.28. So kalau ada benda nak tanya, contoh awak tak pastikan yang awak join ni apa. Awak join ni terletak dalam mana satu course ni kan, mana satu bahagian ni, awak boleh tanya terus dekat bahagian chat. Okey. Lepas 10.28 ni anda boleh mulakan sekarang.
So kalau student sekarang ni saya tengok ramai yang berniaga. Okey, sekejap Kalau ada yang berniaga, kalau yang berniaga ni saya cadangkan letak dekat work experience lah. So awak tulis kat situ work experience, awak berniaga apa, company apa, lepas tu duration dia bila. Okay. So ada satu daripada Nur Amirah Aisyah. Kalau dalam setahun ada beberapa subjek, perlu listkan juga ke? Kalau boleh listkan. Okay. Sebabnya buat masa sekarang ni, time kita tengah sharing ni, kita tak payah listkan lah. Tapi lepas ni bila awak balik, awak listkan je semua. Okay. Awak, apa yang awak belajar. Supaya dalam kita punya resume dalam subjek taken tu, kan? Dalam subjek taken tu, kita boleh pilih lah. Kalau ada job scope tertentu, contohnya job scope ni perlukan kemahiran drawing. So kita boleh tengok balik dekat kita punya ni, list of experience ni, find your value ni. Kita tengok ada subjek yang berkaitan dengan drawing. Okay, so kita teruslah tulis subjek kita kat situ, kita pernah ambil subjek drawing apa semua kan. So nanti bila employer tengok, oh maksudnya dia tengok student ni ataupun candidate ni pernah belajar subjek drawing. Okay. So kalau boleh saya nak anda isi dulu berkenaan extracurricular, achievement dengan work experience ni. Biasanya orang keliru lah bahagian ni. So next question daripada Sabrina. Dia tanya berkenaan sijil. Sijil ni berdasarkan apa yang saya pergi talk itu, dia kata tak perlu ada sijil. Okay. Sijil tu tak berapa penting sangat. Yang penting adalah benda tu anda join. Bila benda tu anda join, kalau anda letak dalam resume dan anda ditanya berkenaan, so anda pernah jadi presiden club kan? So boleh awak ceritakan macam mana awak handle anak-anak buah awak. So anda ceritalah, pastikan benda tu betul. Okay. So jawapan dia tak perlukan sijil pun sebenarnya. Pastikan anda boleh ceritalah. Okay, apa yang anda join. Tak perlu ada sijil pun. Faham Faham? Alright. So daripada Zaim, kalau kerja part time tak ada kena-mengena dengan position kerja apply, boleh ke listkan dalam work experience. Okay find your value ni, dia belum lagi untuk ke fasa kita nak apply work, kita nak apply kerja. Dalam kotak ni, find your value ni, saya nak anda senaraikan segala-gala benda yang anda join. Okay, supaya anda tak terlepas pandang apa yang anda join. Okay. So tak perlulah anda nak kena korek balik file sijil, nak tengok apa yang anda join sebelum nak tulis resume. Sebabnya semua experience anda dah tulis dalam kotak yang macam ni, senang nak tengok. Okay. So dalam resume, kalau dalam resume, kalau nak banyakkan work experience tu, bolehlah anda letak walaupun tak ada kena-mengena dengan position yang awak apply. Okay. Tapi kalau anda dah ada banyak kerja, anda letak yang paling signifikan je lah. Okay. Untuk saudara Zaim. Soalan Muhammad Aiman bin Bujang. Saya join volunteer every year, buat benda yang sama. Jadi saya nak tulis benda tu every year ke? Tulis juga. Benda yang sama, saya tak pasti benda yang sama macam mana tu. Tapi kalau ada tempat yang berlainan, so anda tulis. Ataupun dia program-program yang berlainan, anda tulis tahun ni anda join volunteer tu sebagai apa. Okay. Tahun ni anda join volunteer tu sebagai apa. Anda list je semua. Okay. Dah 10.30 Ada lagi soalan ke?
Cik kalau ada soalan lagi nantilah lepas Q&A . So lepas anda dah senaraikan semua value anda, activities, achievement dan position anda dalam ni, barulah anda boleh start tulis master resume. Okay, master resume. So kita akan check satu-satu yang tadi structure tu, macam mana kita nak tulis. So first kita tengok personal detail. Kan tadi ada full name, email address, mobile number, location, professional picture. So anda tulis macam ni lah. Cumanya dekat bahagian location ni, anda tak perlu tulis nombor berapa, postcode apa semua, flat mana, bilik mana, tak perlu. Anda just tulis Bandar Berbangi, Selangor. Okay, macam saya duduk Bandar Berbangi, saya tulis Bandar Berbangi, Selangor. Contohnya kampung anda di Penang. Contohnya kampung anda di Penang, tapi anda memohon pekerjaan tu ada di Putrajaya. Dan sekarang ni anda sedang duduk di Amanah. Okay. So locationnya anda patut letak adalah Unitan Bangi ataupun Amanah Unitan Bangi kan. Location anda letak untuk Unitan Bangi. Sebabnya tempat kerja anda berada di Putrajaya. Okey, sebab anda pun akan duduk dekat Unitan lah. Takkan anda nak duduk kat Penang pergi Putrajaya hari-hari kan. Okey. So tengok tempat kerja anda, tengok tempat duduk lokasi tempat duduk anda sekarang. So just tulis simple je Bandar Berbangi, Selangor macam tu je. Professional picture, boleh tangkap gambar pasport macam ni, ataupun anda nak lebih kreatif, anda just ambil kamera phone ataupun kamera lah yang ada portrait mode tu. So anda tangkap bahagian muka saja, belakang tu pastikan dia blur ataupun background plain lah. Okey. Ataupun anda nak lebih lain sikit daripada ni, anda pergi kedai, anda minta dekat fotografer tu, tanya dia, boleh tak nak tangkap gambar professional picture? Professional picture ni mungkin macam saya ingat sikit tu, macam tu. Okay. So itu personal detail. Next is career summary. Career summary ni adalah satu perenggan yang menceritakan tentang diri kita. Okay. So apa yang kena ada, anda tengok je dekat template ni. Kan? Strong personality traits, current level education. Okay. Eager to join company apa yang anda nak apply dan position apa yang anda nak apply. And what can you contribute with the position you apply. Then anda letak anda punya related achievement yang boleh support anda punya nak tolong contribute apa dalam position tu kan. So ni adalah salah satu contoh untuk buat career summary. Active and motivated student graduated from Mechanical Engineering Unit 10. Eager to join Sunway Construction. Okay, Sunway. Okay, yang Sunway Construction ni adalah company name as a junior engineer position to assist in design and drawing for mechanical services. So dalam job scope dia kita nak tolong assist design and drawing for mechanical services. So related achievementnya, previous 3 months internship experience in completing 50 drawings for 3 different project using AutoCAD. Okay, related achievementnya waktu saya internship dulu, saya pernah completekan 50 drawing untuk 3 different project menggunakan AutoCAD. Okay. Nampak kan dia punya kesinambungan kan? So, then dalam related achievement ni, pastikan anda quantify-kan anda punya contribution tu. Okay, contohnya begini. Anda telah completekan 50 drawing, 50 drawings. Okay, anda quantify-kan in 3 different project using AutoCAD. Anda jangan buat saya telah menyiapkan banyak drawing yang mana drawing, so saya yakin dengan drawing saya dah mahir dalam AutoCAD. Okay, itu tak dikira quantify. Quantify ni pastikan anda ada dia punya nombor-nombor ni. Supaya employer ni dah nampak, oh awak punya experience ataupun skill awak ni adalah di takat awak pernah siapkan 50 drawing. So 50 drawing ni biasanya macam mana kan? Level-level dia. Bayangkan orang dah buat 100 drawing, macam mana level dia kan? So kita pernah buat 50 drawing. Tak apalah. Kalau kita pernah buat 50 drawing, kita tulis 50 drawing. Kalau kita pernah buat 100 drawing, kita buat 100 drawing. Okay. So ini adalah career summary. Next is education. Education, just macam ni je. Bachelor degree in Mechanical Engineering. Kat mana? Universiti Tenaga Nasional, Putrajaya. CGPA 3.32. Okay. Dean list for 2 semester. Benda ni kalau anda
suatu kebanggaan lah kalau dapat dean list. So anda tulis di situ. Kalau tak ada dean list tak payah tulis. So and then anda letak relevant subject. Relevant subject yang macam tadi saya nak assist drawing kan. So saya letak relevant subject saya adalah berkenaan subjek-subjek drawing. Contoh engineering grafik, engineering measurement, mechanical design process, design, capstone design. Okay. Faham Education. Next is work experience. Work experience pun simple je. Just letak job title, department, company, kat mana, and then the duration. And then anda yang paling penting anda letak achievement dan juga responsibility anda. So this one contohnya designing 10 floor plan using AutoCAD and review mechanical services for 10 floors using Revit. Okay. So pastikan anda quantifykan juga di bahagian achievement dan juga responsibilities. Dan susun dia in reverse chronological order. Dan kalau anda buat part time, anda tambah lagi kat sini kurungan ni part time. Okay, part time. Dan kalau part time tu anda macam freelance kan, kadang-kadang anda buat, kadang-kadang anda tak buat, kadang-kadang anda tak buat kan. So anda buat je lah daripada tahun berapa ke tahun berapa kan. Contohnya daripada anda start, contohnya fotografer biasa freelance kan. 2017 sampai 2018. 2017 sampai 2020 sekarang ni kan anda freelance. Lepas tu kat tepi belah sebelah dia tu anda buat kurungan part time, okey. Part time. Dan anda punya achievement ni anda tulis lah, anda dapat gambar berapa ke, berapa model yang terlibat ke kan. Dekat mana gambar-gambar tu dah publish. Okey. Gitu. Itu contoh untuk part time lah ataupun freelance. So then next is extracurricular activities. Anda just letak name of the activities ataupun role dan position. Achievement daripada aktiviti atau program tu dan susun dalam reverse chronological order. Dan ni anda letak sekali duration dia. Okay. Achievement pun sama juga, anda quantifykan dia. So simple je. Next is skill. Skill ni lebih kurang macam ni. Yang tadi saya kata quantify kan. Anda quantification ni pakai beginner, intermediate dan juga expert. Okay, macam tu Microsoft Word, Excel, PowerPoint anda ada expert. Okay. Career parametric, intermediate level. SolidWorks, beginner. C++, saya tahu yang berkenaan yang CSIT ni, C++ yang saya belajar tu. Yang lain semua tak belajar. Beginner, okay. Then bahasa kan, bahasa English, Malay, Arab. English intermediate sebabnya MUET band 3. Kalau anda MUET English MUET band lebih-lebih tu, band yang besar-besar tu, band 5 ke, anda ni lah, expert lah. Malay saya tak pasti ada apa exam apa-apa. Kalau Jepun ada, Jepun, JLPT kan. Anda dah ambil N berapa kan. Okay. Reference, professional relationship within 3 months. And then letak nama, title, organisation and also email. That's all reference. Okay. So, bila anda dah senaraikan semua tu, so lebih kurang beginilah anda punya master resume. Okay. Master resume. Adanya professional profile information, career summary, education, work experience, extracurricular skills dan juga reference. So sekarang kita nak pergi mohon salah satu position lah. So ni saya baru tengok itu dekat virtual job career festival ni tu lah. Job virtual career festival ni tu. So ni ada satu ni adalah ni adalah Nestle Management Trainee Program. Okay. So untuk makluman, kita para graduan ni, kita ada satu lagi peluang yang tak ada pada orang lain yang bukan graduan. So kita boleh join program-program ataupun position yang offer contohnya management trainee macam Nestle ni, ataupun Protege, ataupun SLIM, Skim Latihan Satu Malaysia. Okay. Biasa trend memang macam ni lah. Untuk buat masa 5 tahun sekarang ni yang saya tengok, memang biasa para graduan akan tendensi dia untuk join benda-benda program-program macam ni. Management trainee, Protege ataupun SLIM. Okay. So 3 benda position ni adalah dia adalah satu program yang mana dia nak asah kita
untuk jadi lebih nak updatekan kita punya skill dan juga tambahkan kita punya experience lah dalam bekerja. Okey. Itu satu dia punya tujuan dia. Yang kedua, tujuan management trainee SLIM dan juga ProTJ ni adalah untuk mengelakkan, untuk mengurangkan data yang tadi saya sebut dalam introduction tadi tu, untuk mengurangkan data para graduan yang menganggur. Okay. So ni lah, kerajaan bagi duit kepada trainee-trainee ni adalah kerajaan bagi duit kepada company swasta ni. Swasta. TNB swasta. TNB pun swasta kak. Company swasta ni dia bagi duit kat company swasta ni supaya dia orang buat program ni dan dia orang panggil lah graduan-graduan mana yang nak kerja kan. So kita boleh kurangkan kadar pengangguran para graduan. Okay. So sekarang kita tengok balik Nestle Management Trainee ni. Okay. So kenapa saya pilih Management Trainee ni? Sebabnya saya tengok job scope dia ada engineering, supply chain, production. Okay, saya dalam bidang engineering, so saya nak ambil kerja-kerja yang berkaitan dengan engineering lah. Okay, walaupun dia tulis management training, tapi kat sini job scope dia ada juga engineering, supply chain dan production. Yang mana benda-benda ni lebih pada manufacturing lah ataupun production. So, dan kita baca next paragraph. Oh, satu lagi, saya memang buat benda ni kecil supaya kita boleh tengok dia punya apa overall view dia punya overall view. Okay, saya akan bacakan je bawah job scope ni. Nestle Management Trainee Program is comprehensive 2 2-year fast track program. Prepare high performance young talent to become the future leader of our business. Designed to speed up the mastery of management technique and real world skill. Mentored and coached by experienced leader, expand your potential in just 2 years. So 2 tahun je. Dia maksudnya benda ni kontrak lah. Dia tak permanent. You will get invaluable insight and hands-on experience as you work part as our great team, alongside diverse top-class professional behind some of the biggest brand in the food business. So, bila kita join program ni, dia nak kita belajar dan tambah experience bersama dengan tim-tim Nestle ni. Tim-tim Nestle kot. Nestle ni adalah multinational company kot. Okay. So, dia nak kita join management training program ni supaya kita boleh belajar daripada orang-orang yang hebat ni dalam Nestle ni lah. So candidate yang dia nak adalah orang yang 3.2, CGPA dia 3.2, fresh graduate yang tak lebih daripada 2 tahun working experience, active involvement extracurricular, excellent verbal written English communication, strong analytical skill, leadership skill, confident, ability to work independently in the team. Okay. So ni adalah satu job yang kita nak apply lah. So bila kita tengok ada job macam ni, so kita modify daripada, we modify di master resume. Example is in career summary, we modify it to become appropriate ataupun sesuai untuk posisi yang kita nak apply ni. Okay, kan kat sini ada kita nak junior engineer kan. Okay. So, kita tukar career summary kita. Active and motivated student, graduated from Mechanical Engineering Unit 10, sama. Eager to join pun sama. Eager to join Nestle, kita tukar. As a trainee, to assist me gain experience while learning technical skills as part of your company team. Previous experience from my university, participating in many clubs and society activities, helped me to nurture my leadership and management skill by handling 5 programs as project director with my club. Okay, so kita tukar, kita nak jadi Nestle punya trainee. So tadi ada kita sebut pasal contribution kan. Tapi apa yang kita nak dekat management trainee ni adalah kita nak tunjuk dekat employer tu, kita nak gain experience dan learning technical skill seperti yang ada disebutkan dekat bahagian job scope ni as part of your company team. Okay. So then kita tengok dekat bawah ni, dia nak candidate yang apa? Ada leadership, yang active co-curricular. So kita cerita kat sini, previous experience dekat university, participating in many club and society. Dan dia nurture saya punya my leadership and management skill. Okay, dan anda letak sikit dia punya example. Okay, nampak kita personalize kan, ini yang dinamakan personalize. Kita personalize kan
resume ni untuk satu position ni. Okay. Kalau kita nak mohon position lain, so kita tukar career summary kita yang bersesuaian dengan dia punya job scope dan juga description. Okay. Antara benda lain yang anda kena personalize adalah dekat education ni, relevant subject. So anda tengok ni company ni dia lebih kepada supply chain, engineering, production kan. Saya anggap sebagai manufacturing lah. Okay. So anda letak kat sini manufacturing macam mana. Manufacturing lah. Ataupun dulu saya dah ambil subjek supply chain. Letak kat sini. Subjek supply chain. Dan juga related subjek lah. Contohnya analytical skill lah. Saya rasa anda boleh letak subjek modeling saya rasa. Work experience letak je mana yang signifikan ataupun yang lebih lebih dekat lah dengan job yang awak nak apply ni. Extracurricular sama je. Skill pun sama je. Reference pun sama je dah. Okay. So itulah cara untuk anda personalize. Okay. So next, selepas anda dah tukar maklumat-maklumat kat sini untuk position yang anda nak apply. Yang tadi faham Good. Faham good? Selepas anda dah siapkan modify apa yang anda nak apply untuk apply position ni. So anda boleh design balik anda punya resume tu dengan menggunakan Canva. Saya cadangkan dengan menggunakan Canva. Anda hias balik resume anda tu. Saya rasa Canva ni telah pun disentuh oleh Sir Rafiq semalam. Kalau tak silap. So contohnya macam ni Saya dah siap master resume, saya dah edit. Contoh bayangkanlah yang master resume saya dah edit. Okay. So selepas saya gunakan Canva, saya dapat resume yang baru, tak ada yang baru. Yang telah di-improvise lah. Yang telah di-upgrade kan. Okay. Ada warna-warna biru. Ada simbol-simbol ni. Nampak kemas. Okay. Nampak lebih menarik lah. So cara nak gunakan Canva tu saya tak boleh tunjukkan kat sini. So itu anda kena belajar sendiri. Okay. Dan kalau anda boleh buat lagi cantik daripada ni, lagi bagus lah. Okay. So itu saja berkenaan resume. Nanti anda boleh tanya dalam sesi Q&A 10.48. So kita akan masuk pada interview dengan cara yang segera. So apa purpose of an interview? Purpose of an interview. So first, main purpose of interview is to show your value to your employer. Okay, kita nak tunjuk kita punya value kita, apa yang kita ada ni kepada employer. Yang kedua, kita nak tunjukkan kepada employer that what you can do to the company. Kan, berdasarkan value-value yang awak ada, yang anda ada, anda nak tunjuk dekat employer apa yang anda boleh sumbangkan kepada company. Okay. So general info type of interview adalah berdasarkan number of people. Ada yang one-to-one interview, group interview, panel interview. One-to-one interview ni adalah one panel, one candidate. Group interview ni adalah one panel for several candidates. Yang ketiga, panel interview ni adalah several panel for one candidate. Jadi memang kena tembak habis-habis lah. Method. First is structure interview. Structure interview ni adalah the panel will ask first, second, third question and then finish. First, second, third question then finish. Unstructured interview adalah the panel will ask not structured question 1, 3, 2 and then another candidate 3 to 1, then another candidate 2, 1, 3. Okay. Like that. Judgment of abilities. So employer will judge your ability based on several questions. This one, behavioral based question. They want to know what is your behavior regarding this one situation. Okay. Problem solving interview. They will give you some problem and then they want to see how you solve the problem. Okay. The deaf interview ni tak berkaitan sangat dengan para graduan sebab deaf interview ni dia nak tanya, biasanya orang dah ada experience, so dia nak tanya berkenaan technical skill yang dia ada. Okay. Setting. Yang pertama adalah telefon interview. Saya pernah dapat telefon interview time saya nak intern. Lepas saya solat Zohor, saya dapat telefon, saya dapat call daripada tempat saya nak intern tu. Dia tanya, tell me about yourself, dan saya cerita lah apa semua.
online interview macam ni, dan pastikan bila online interview anda punya level tu sampai sini supaya orang boleh nampak gesture tangan awak. Job fair interview ni kalau ada job fair, boleh buat balik job fair. Kalau kita tengok ada satu sudut tu, ada satu kawasan bilik-bilik kosong. So biasanya kat situ para employer akan buat interview lah kat situ. Bila dia dah dekat booth, kita dah borak-borak dengan dia, lepas tu dia nak interview, dia bawa ke bilik tu. Okay, itu adalah type interview. So dalam type interview ni, berkemungkinan interview boleh jadi one to one, structured interview, and then problem solving. Boleh juga jadi satu interview tu dia group interview, structured interview, and then behavioural based interview. Dalam telefon interview, mana boleh telefon, online lah, online interview, group interview kan tadi. So dalam satu interview dia boleh campur-campur method of interview. Okay, type of question. First is general question. Contohnya, tell me about yourself. What is your strength and weakness? What is your expectation and what is your goal? Next is skill-based question. Are you familiar with this software? How do you analyze the data? And tell me details how do you do this job. Okay, skill-based question. Yang ketiga adalah behavioural or situational question. Dia akan tanya, dia nak tahu behaviour dan situasi tu macam mana behavior awak. So contohnya adalah how you handle conflict in a project, how do you initiate new things, how do you handle issue with your colleague, and if there are two deadlines, how did you prioritize. Okay, so dia nak tengok macam mana tindakan dan juga solve problem skill anda. So sekarang kita try tengok satu persatu jenis-jenis soalan yang ada 3 jenis soalan ni, kita akan tengok satu persatu macam mana kan. Oh belum lagi. Ni adalah strategies to answer. Strategies to answer first adalah focus on personal value. Stated kan apa value anda. Yang kedua adalah provide example. Yang ketiga, pastikan positif. Don't cursing. Jangan maki-maki dalam anda menjawab soalan-soalan daripada interview, daripada panel. Number 4, think about effort that you have done. Okay. So stated kan apa effort ataupun usaha yang telah anda lakukan. What is the result and the impact? And then what can you offer? Okay, what can you offer to the company lah. Okay. So in one single question and one single answer, tidak semestinya anda stated kan ke semua kriteria answer ni. Okay. Ada dalam satu answer tu anda mungkin ada 1, 2, 5 ataupun 1, 4, 5. Okay. Ataupun 1, 2, 4, 5. Okay. Make it positif ni biasanya keseluruhan dan general. Pastikan jawapan-jawapan anda ni in a positive way ya. Jangan cursing, jangan maki-maki. Okay. Okay, ni barulah kita nak tengok macam mana kita nak jawab soalan-soalan yang saya sebutkan 3 tadi ya. So, first question So, welcome to our company. So, for the first question, I want you to tell me about yourself. Okay. So, si panel tanya, tell me about yourself. Okay. Di bawah ni, saya tuliskan dia punya strategies ataupun panduan. Positive value, example, positive effort, result and impact, what can you offer. Okay. So ni adalah jawapan yang salah. Jawapan yang salah. I am Arif, graduate student from Unit 10 in Mechanical Engineering. I live in Bandar Baru Bangi. I have 3 siblings. My father works as engineer while my mother works as teacher. It is my dream to become an engineer because I saw it quite attractive in terms of work and salary. So dalam jawapan yang ni, kita tak nampak what is the positive value, no positive value, no example, okay, positive, okay, tak apa. No effort, just a story about others, not about yourself, okay. So what is the correct answer about the question, tell me about yourself? It's like this. I am Arif, graduate student from Unit 10 in Mechanical Engineering. During my university time, I am an active student joining some club and society such as chess club. This has exposed me to leadership involvement and management skill, which can help in balancing between study and extracurricular. Okay.
Positive value ada active student. Kita cakap diri kita ni active student. Example, kita ada join several club and society such as chess club. And then effort dia ni pun sama juga. Join beberapa club. So apa result dan impact dia? Telah pun expose some leadership involvement and management skill dan menolong saya membalancing between study and extracurricular. Okay, so kita ada positive value, example in a positive answer, effort dan juga result dan impact. Okay, dalam jawapan ni. So kita nak jawab soalan interview macam ni lah. Kita kena kreatif dalam memikirkan strategi kita. So next is skill based question. So Mr. Arif, are you familiar with this software? Okay, dia tanya macam tu. So ni adalah jawapan yang salah. I have been using this software frequently during my last 2 years of study. So it is quite easy and using this software is definitely an easy task. Okay. Jawapan dia pendek. Positive value tak ada. Lepas tu dia nampak seperti arrogant. Positif pun tak ada. Dan effort dia pun dia tak cakap apa effort dia. Okay. So ni adalah jawapan yang kena tolak tepi. The correct answer is, okay, I have learned this software during my university time. Okay. I spent extra hour after class to practice and search for extra info at YouTube to be more familiar with the software. A few assignments had been done successfully and my lecturer is happy with my assignment. Okay. Positive value. Positive value kita ada positive value ada effort lah. Effort kita spend extra hour after class untuk practice kan. Practice guna software ni, tengok YouTube. Itu effort. Dan apa impact dia? Few assignment dapat disiapkan. Okay. Positive value ni yang mana kita tunjukkan yang kita pernah belajar lah software ni dekat universiti. Dan benda ni dalam positif lah. Benda ni dalam positif. Sangat positif. So ini adalah jawapan pendek lah. Kalau boleh semasa anda jawab tu, anda jawab panjang-panjang. Berdasarkan strategi ni. Okay. Behavioral situational based question. Okay. Soalan dia adalah, how do you initiate new things? Okay. Macam mana anda buat macam initiate new things lah. Faham kan? Initiate new things. Okay, ni adalah jawapan yang salah. Okay, kalau kita tengok dekat bawah ni. Dekat bawah ni ada benda baru kat atas ni. Problem, action, result. Okay. Problem, action, result. So kalau kita nak jawab behavioral dan juga situational based question, kita kena stated dulu problem dia apa action kita dan juga apa dia punya result. Okay. Berdasarkan kita statekan jawapan kita macam ni, tapi strategi kita masih lagi menggunakan positive value, example, positive, effort, result, impact and what can you offer. Okay. So jawapan yang salah adalah, when I was working at my previous company, I saw bad culture happen. Bad culture happen ni adalah negatif. Bad culture happen. Maybe because most of them are Gen X, they don't know anything about social media. So I take initiative to teach them using social media for the company. It was hard and all of them can't accept it. At least I try to initiate it. Okay. Ini apa yang saya nak highlightkan. Jawapan ni tak ada positif. Tak ada positivity. Okay. Effort dia pun dia just ajar-ajar tapi tak ada result. Okay. So yang ni problem ada. Yang orang answer ni problem ada, action ada, result dia cuma tak kuat sangat lah. Okay. Cumanya dia tak positif. So the correct answer is, when I was working in my previous company, there is an opportunity I saw. Okay. But most of the staff are Gen X and had little exposure about social media. Had little exposure about social media ni, dia adalah positif. Okay. Tukar daripada bad culture happen ni, jadi little exposure about social media. So I asked permission with my boss that I will handle the FB page for my company. After 6 months, I helped my company to get new leads and new market segment for our product and increase our sales for 30 second. Okay. Dia ada problem. Gen X tak exposure, little exposure terhadap social media. Actionnya, dia cover FB page company dia.
result dia dapat increase sale dalam 30%. In positive way, positive value, nampak value dia kan, effort dia pun kita nampak apa effort dia, result dan impact pun ada. Okay, so ini adalah cara untuk anda answer behavioral situational based question. Okay, sekarang dah pukul 1 sekarang pukul 11 1 minit. So itu sahaja berkenaan apa yang saya boleh sharekan berkenaan dengan interview tips. Okay, selain itu anda patutnya kena ada grooming lah. Grooming telah pun disentuh oleh Madam Aida. Okay, so lepas anda pakai lawa-lawa, pakai kemas-kemas, pakai in professional way, so anda pergi interview dan anda jawablah soalan-soalan interview tu berdasarkan benda ni. Benda ni perlukan praktis jugalah. Okay, so itu saja. So last kali kredit saya nak kredit kepada Mr. Asnawi Yusof, corporate trainer and image consultant. So ni adalah Twitter dia, Telegram dan juga Telegram dia. Ni adalah dia ada buat satu page dekat Telegram, tips diri segak, yang mana most saya punya presentation ni adalah daripada saya belajar daripada ni Mr. Asnawi Yusof ni. Okay, so satu lagi saya nak highlightkan Career Cube. Biasanya MSI TV3 memang akan semput saudara Nick ni lah. Saudara Nick adalah daripada Career Cube. Career Cube ni anda boleh rujuk lah kalau sebagai graduan. Memang sesuai untuk kita rujuk Career Cube ni untuk kita tahu keadaan semasa, macam mana kita graduan ni nak kena jadi lebih kompeten macam mana, nak berpakaian macam mana. Okay, nak jadi graduan yang holistik, yang bagus lah, graduan yang bagus. Okay, so ni adalah salah satu page daripada Mr. Asnawi ni. So anda boleh masuk dan support dia ni, tips segak diri. So ni adalah salah satu konten dia. Dia tunjuk time mana yang profesional, time yang tengah-tengah ni, yang besar ni terlampau besar, yang kecil ni terlampau informal. So Mr. Asnawi ni ada YouTube page dia. Ni adalah antara video dia dan dia juga pernah featuring dalam ada buat video di dalam MI Studio, beberapa video. So ni adalah page daripada Career Cube, rahsia dapat kerja. Okay, so biasanya Career Cube ni memang muka saudara ni Akmal lah. Okay, so I think that's all for me. Thank you very much. I hope you guys dapatlah something daripada apa yang saya share ni. So itu sahaja. Mic tak buka. Thank you very much, Sir Muhammad Arif, for the meaningful and informative session just now. Now we are going to move our focus to what the audience have to say. And again, before I read this question, a surprise awaits all viewers in our event today. So make sure you stay until the end to know what the surprise is. Okay, saya baca soalan dari Daniel Hakim. Dia kata, macam mana nak cari kerja sedangkan semua kerja requires working experience? Maksudnya dia kata internship consider dalam working experience. Internship memang consider dalam working experience. So disebabkan banyak kerja require work experience, sebab itulah kerajaan dia buat skim latihan khas Malaysia, management trainee. Awak tengok tadi, anda tengok kat management trainee tadi tu, dia nak work experience less than 2 years je. Okay, less than 2 years. Less than 2 years siapa? Kita lah, less than 2 years. Kita ni lah peluang-peluang yang untuk kita join. Walaupun dia kontrak, tapi still kita tak menganggur lah. Okay, lepas daripada tu, kita cari kerja lain lah. Biasanya yang dalam SLIM, yang dalam POTJ, dalam management trainee, biasanya dia orang suruh kita sambil-sambil kita kerja dekat management trainee tu, dia suruh kita cari kerja lain. Dalam masa kita kerja dengan SLIM tu, kita cari kerja lain. Kerja-kerja yang ni lah, yang bukan kontrak, yang kerja tetap lah. Bukan kerja tetap, staff, jadi seorang staff, bukan staff kontrak lah. Okay, so itulah Daniel Hakim punya soalan, punya jawapan. Okay, the second question is from Sabrina. Good day, sir. Might run out topic a bit, but may I ask, senior junior culture must be very common in working industry, and the seniors might take for granted on junior for doing their jobs or giving extras.
So in that situation, how to like avoid or refuse nicely without affecting their impressions on us and ruin our KPI or evaluations? Ini soalan ni saya rasa ULIT boleh buat satu lagi program yang mana tajuk dia adalah komunikasi di tempat kerja. Komunikasi di tempat kerja. So dalam saya punya sharing ni tak ada sentuh lah bahagian ni. Saya pernah join satu talk komunikasi di tempat kerja bersama Tok Asnawi tu. Okay. So kita kena, dalam talk tu dia kata kita kena tahu personality orang tu. Okay. Kalau adalah macam cara dia untuk kenal kan. Then jawapan dia, saya tak boleh jawab lagi lah sekarang ni. Okay, tak apa sir. Next question is from Muhammad Aiman. Do you recommend us to use sophisticated words in our resume? For example, jargon. Jargon ni saya baru familiar perkataan jargon ni dekat Twitter itu. So saya rasa kalau nak gunakan boleh saja, asalkan anda maintainkan dia punya lookout resume anda tu dalam keadaan yang profesional. Okay. Kalau anda boleh maintain macam tu, anda letak je lah sophisticated word tu. Okay, the next question from Izzat. Good morning sir, may I ask what the difference between CV and a resume is? Okay, CV dengan resume. CV ni curriculum vitae. Curriculum vitae ni biasanya orang-orang yang berpengalaman lah. Biasanya CV ni dia lebih kurang 5 page, ataupun kalau orang tu lebih banyak pengalaman dia akan lebih banyak page je. Dan resume ni macam kita bincang tadi resume. Tetapi dalam kita punya dunia pekerjaan ni kan, kita cerita pasal keraduan kan. Kalau dia minta CV, kita bagi je resume. Okay, sebenarnya dia nak tengok resume lah sebenarnya. Kalau dia minta CV. Melainkan kalau kita ni dah lebih 10 tahun semua, dia akan minta CV. Kalau dia minta CV, maksudnya kita kena bagi CV yang kita punya experience apa semua. So dalam konteks kita graduan ni, kita hanya ada resume saja. Okay sir. Lepas tu soalan daripada Tarwin. Sir, ada tips tak untuk kurangkan stres masa interview? So hari ini punya session kita bercerita berkenaan semasa interview. Okay. So soalan Tarwin ni adalah soalan semasa interview juga, tapi sebelum kita masuk interview, kita kena pastikan yang kita dah prepare betul-betul. Okay, kita dah prepare betul-betul. First, seperti yang semalam punya top, personal grooming kita kena ni, kita kena perfect lah kita punya personal grooming, pakai minyak wangi apa semua, pakai baju cantik supaya kita ada confident lah. Yang kedua, nak kurangkan stres, anda kena praktis menjawab soalan dengan menggunakan strategi tu. Ataupun awak dah expect lah apa yang panel nak tanya. Tapi sebenarnya dalam interview ni, asalkan anda jangan diam je. Anda bercakap je apa pasal diri anda. Okay, itu sahaja. Okay, another question from Muhammad Aiman. Sir, based on your work experience, do you recommend us to work under private or government? Actually kalau nak cerita pasal work experience, saya pun tak banyak work experience. Okay? Saya pun tak banyak work experience. Under government, yang saya lihat, government ni dia lebih secure lah kita punya pekerjaan kita. Tapi under private, berkemungkinan kita boleh dapat gaji yang lebih sikit. Tapi kita tak adalah pencen apa semua. So dia terpulang kepada individu. Itulah Aiman. Anda kena buat risk analysis lah. Anda kena buat risk analysis. Waktu nanti anda dah keluar dari universiti ni, anda kena buat risk analysis. Kalau anda ambil kerja government macam mana. Tapi sebenarnya apa yang penting adalah peluang pekerjaan tu sebenarnya. Peluang pekerjaan tu. Kalau ada peluang, kalau anda ada banyak peluang untuk pilih private dan government, itu pun dah kira cukup baik lah. Ada orang lain, peluang pun tak dapat-dapat. Dia ada peluang yang satu tu je dia nak kena pilih. Okay. So itulah jawapan saya sikit. Okay, thank you sir. Next question is from Nurul Nadira. Sir, if interviewer
minta share our strength and weakness. How do we describe our weakness without degrading our own self in the interview? Okay. Bila panel tanya strength and weakness, especially weakness, kita jangan fikir yang panel ni sebenarnya nak downgrade yang kita. Sebenarnya dia memang nak tahu apa kita punya weakness. Kalau kita kata contohnya, what is your weakness kan? Contohnya kita kata saya tak pandai, contohlah saya tak pandai guna Microsoft Word kan. So mungkin sebagai employer dia dah take note dah. Candidates ni bagus tapi weakness dia tak pandai guna Microsoft Word. So nanti bila dia dah masuk kerja, nanti kita bagilah dia training. Kan, kita bagi dia training pergi Microsoft Word punya punya training. Contoh Microsoft Word. Saya pasti dalam ni semua Microsoft Word semua bagus. Tapi contohnya macam tu lah weakness. Weakness ni bukannya panel untuk downgrading kita. Dia just nak tahu apa kita punya kelemahan dan mungkin panel tu employer akan hantar kita training mana-mana lah. Okay. So jangan takut untuk ceritakan kita punya weakness. So before datang interview, anda senaraikan dulu apa strength dan weakness anda. Okay. Supaya nanti bila kena soalan macam ni, anda tak terfikir apa weakness aku sebenarnya kan. Apa strength aku sebenarnya kan. Okay. So itu saja. Sila tukar mindset terhadap strength and weakness punya question. Okay, seterusnya soalan dari Ahmad Fauzan. Selalunya dia akan bagi tahu interview kita diterima selepas interview atau minggu seterusnya. So jawapan ni dia ikut pada company lah. Kadang company tu bagus, dia bagi cepat jawapan. Kalau company tu lambat, dia bagi lambat jawapan. Tapi mostly saya dapat daripada sini-sini saya pun, kita pakai 2 weeks rule. 2 weeks rule. Okay. Apa-apa pasal jawapan ni, kita tunggu 2 minggu saja. Okay. Kalau lepas kita interview, kalau lepas 2 minggu dia tak beritahu apa-apa, maksudnya kita anggap bukan rezeki kita tu. Okay. So kita tunggu dalam masa 2 minggu saja. 2 weeks rule. Alright. Okay. Nampak macam tak ada soalan. Macam okay, ada. Daripada Amirul Arif. Kalau kita join direct selling business, adakah kita perlu include dalam working experience or kita perlu avoid benda untuk diketahui? Direct selling business Direct selling business ni apa dia sebenarnya? Tapi kalau anda ada pendapatan daripada anda punya anda ada pendapatan, so tu kira work experience lah. So direct selling business ni apa sebenarnya? Ada pendapatan tak? Okay. Dia macam okay, lepas tu daripada Farisha Yasmin. Dalam interview in group, macam mana nak compete but tak overshadow orang lain? Or is it okay for us to show more efforts? Dalam group interview, kalau dia berbincangan, kita kena ni lah, berbincang sesama sendiri lah. Kita janganlah overshadow orang lain sangat. Cumanya kalau group interview tapi dia tanya seorang-seorang kan. Ada 3 kandidat, kandidat 1, soalan 1, 2, 3 sama. Kandidat 2, soalan 1, 2, 3 sama. Kandidat 3, 1, 2, 3 sama. So saya rasa dalam situasi yang macam ni, structured question, group interview structured question, saya rasa just bagi tahu ya awak punya value. Tak perlu nak risau berkenaan orang lain punya value macam mana kan. Takut kita untuk overshadow dia kan. Bayangkan kalau tiga kandidat, ada 5 kandidat group interview. 5 ni adalah presiden MPP setiap universiti masing-masing. Tapi dia nak pilih satu je. Nasib lah. Walaupun 5 ni bagus, dia nak pilih satu je position. Nasib lah siapa yang dapat. Okay, walaupun 5 ni bagus. So just fokus pada diri sendiri lah. Kita berjuang sebenarnya dalam kita mencari kerja ni. Okay, itu saja. Okay sir, thank you. Kita ada sikit masa lagi. Kalau sir ada nak tambah apa-apa ke dalam slide yang macam tadi kan? Yang saya cakap low payment semua tu nak discuss lagi. Ada ke? Tak ada. Saya rasa dah sentuh dah. Okay, low payment tu kita tak boleh buat apa lah. Okay, Pilih thank you ikut sir. kerajaan. Okay.
Okay, tak ada soalan Okay. Alright, thank you very much Sir Muhammad Arif to your valuable responses towards the question. Unfortunately, we have reached the climax of today's session. On behalf of the program management, I would like to thank our speaker for being able to join us today and also for providing us your precious thoughts on today's topic. And for the audience, we would like to extend our utmost gratitude for making time to join us via our live session. We also appreciate your interaction with us today by your questions to the comment section and also to the meeting room. Furthermore, do ensure that you register your participations in the link pinned in our comment section to obtain your score run points, and also there you will find a question on what makes a good interview and what is one quality in yourself that you would like to highlight in your future job applications. You may choose to answer the question, and for the best 3 answers, a cash prize RM10 awaits the winners. The winners will be announced through our official Brushup Instagram page at brushup_ulead after the program ends. So be sure to answer the question wholeheartedly for you to win the prize. Before ending tonight's session, I would like to invite Sir Muhammad Arif to give his closing remarks, hopes and dreams for the future, and also a few words of encouragement to our future professionals joining us today. So I would like to use this opportunity to thank you again for the organizer for conducting this session where saya dulu pun tak ada session macam ni. Adalah sikit-sikit. Tapi kalau saya di tempat awak, saya harap sangat saya dapat ilmu ni time saya berada di UD10 dulu. Okay. Tapi saya dapat ilmu ni selepas saya dah graduate. Okay. So korang dah dapat ilmu ni sewaktu korang masih lagi undergraduate. Okay. So thank you juga kepada Amirul Arif sebab jemput saya. Okay. So next saya mencadangkan kepada semua student-student yang join ni untuk buat find your value. Setakat ni korang boleh buat find your value. Korang isi je semua yang korang masuk, korang rekodkan. Anda rekodkan dalam yang table tadi saya tunjuk tadi tu. Yang ada 5 benda tu. Anda rekodkan semua benda dalam tu. Okay, supaya kita tak terlepas lah betapa aktifnya anda dekat UD10 dulu. Okay. Yang ni pun anda rekod je dalam table tu. Okay. Then saya nak ubah mentaliti para graduan sekarang yang tak nak join Slim, ProTJ dan juga management training ni sebabnya dia kata kerja kontrak. Sedangkan benda-benda itulah yang akan mengelakkan kita dalam tersenarai daripada penganggur. Okay. Yang kedua, dia akan update dan kita punya skill dalam masa yang singkat. Sebabnya daripada talk yang saya pergi hari tu, untuk para universiti untuk dia tukarkan dia punya aliran ataupun direction dia, sebab sekarang kita nak arah IR 4.0, agak lambat sikit. So bila kita join management trainee program ni, dia dalam masa 3 bulan, dalam masa setengah 2 tahun, dia dah update kan kita punya skill yang sangat untuk updatekan kita punya skill, updatekan kompetensi kita supaya kita lebih kompeten di dalam industri. Okay. So I hope you guys learn more how to be a professional graduates with untuk lepas-lepas ni lah. Sebabnya benda-benda tu sangat penting lah untuk kita para graduan. So that's all for me. Keep learning. Okay, thank you very much Sir Muhammad Arif for your words of encouragement. Before going, I would like to thank the organizing team behind today's event, YTN, Uniten, and also College of Engineering for allowing us to use ULEAD as a platform to introduce the undergraduates and other individuals with a variety of soft and professional skills in which they can utilize in the future working environment, and at the same time gain new discovered knowledge to help build and groom characters in search of self-betterment. Thank you very much, Sir Muhammad Arif and audience, for a remarkable time today. Hope to see you all in Brushup upcoming session for the next year, I think. And I'm Nur Azian, your host for today, signing off. Farewell and stay safe. Okay, thank you very much.